Dia sebenarnya pada pandangan saya, kalau di Washington tu semua orang macam Dr. Halimah. Senang. Kepentingan, kemanusiaan, bantuan, senang. Tapi isunya sekarang ni selepas dah hampir 2 minggu lebih, saya mau kalau boleh mengambil peluang kita lihat dari segi aspek apa mungkin dalam istilah foreign policy-nya itu ialah apa dia punya grand strategy dia. What is the grand design? Kalau soalan dia yang 2 minggu lebih berlaku ni, what is this? Apa benda ni? And then lepas tu why? And then yang paling penting juga sekarang ni saya kata, because kita punya kepentingan di sini, dan saya akan ulas dalam masa lanjut lepas ni, ialah what is the exit plan? How? Itu bagi saya penting, kerana kebetulan apabila berlaku isu ni, dua insiden peribadi berlaku kepada saya. Pertama ketika itu saya di Mongolia untuk Asia Pacific Parliamentary Forum. Jadi Asia Pacific ni melangkaui antara isu-isu yang dibincangkan kebetulan mengenai resolusi Middle East Peace Process. Nanti saya akan bincang kat mana kat situ kenapa dia pentingnya, kerana yang hadir juga ialah di kalangan ahli-ahli parlimen di rantau Asia Pasifik, dan yang paling penting di sini punya teman-teman kita iaitu daripada Indonesia yang mengusulkan resolusi itu, dan bagaimana saya akan ceritakan dinamika dia tu, bagaimana ada negeri-negeri seperti Canada yang rata-rata menolak dan kenapa, apa dia punya dinamika di dalam politik dalamannya. So isu ini saya timbulkan kerana insiden yang kedua secara peribadi ialah kebetulan 2008 ketika musim cuti musim panas, saya berada di Palo Alto di Stanford University sebagai fellow, dan antara banyak-banyak perkara dibincangkan satu kertas khusus iaitu mengenai dia panggil tajuk dia ialah oleh teman saya lah, yang itu nama dia, buku tu ialah Facebook Revolution in Egypt 2008, March 2008. It is a solid paper, the effect of Facebook in Egypt, solid indikator dia kenapa, and then dia ada macam-macam yang mana saya rasa kalau pada masa ruang yang lain saya akan boleh tunjuk dia punya PowerPoint itu yang dibentangkan oleh Freedom House, solid. Okey. Dan untuk perbincangan hari ini, saya rasa untuk peringkat awal ini saya mau melihat sejauh mana dinamik selama 2 minggu ini ada kaitan dengan apa yang saya panggil sebagai it is a contest of ideas. It is not something situational, maksudnya reactional. Maksudnya reaksi lah kita bincang, maksudnya ini ramai, dia ni kena tangkap, ada reformasi. But it is a normative. It is something to do with a contest of ideas. Sebab itu hari ini saya kebetulan dapat peluang mengikuti perkembangan-perkembangan yang terbaru ni. Sebenarnya pada pandangan saya, kenapa reaksi-reaksi ini terpecah kepada dua iaitu reaksi yang mengatakan pendekatan seperti ini betul di Timur Tengah, di Egypt, pendekatan seperti ini tak betul, dan pendekatan ini boleh dipertimbangkan. Sebab itu timbullah isu kenapa George Michel contohnya tadi, Special Envoy yang sekarang ini mengurusikan satu firma guaman nama DLA Piper. DLA Piper is one of the biggest law firm yang sekarang ini banyak berbekalan di sana. So saya tidak mau sangat masuk dalam ruang apa dipanggil teori konspirasi. Itu susah nak explain sebab kita maklumat tak banyak. Tetapi yang kita lihat dari segi indikator-indikator yang berlaku di dalam ruang-ruang yang mana kita sebagai pimpinan politik akan melihat sejauh mana benda ini sebenarnya terdapat beberapa yang saya panggilkan sebagai konsensus dia tersendiri. Sekarang ini apa yang berlaku ialah, yang terbaru ialah is a tussle between, pertemuan di antara satu muafakat je lah, kita panggil muafakat Washington Consensus, dan juga apa yang berlaku sekarang ni ialah yang ada, dan di sini kita patut masuk, yang ada sekarang ni dua aja, Washington Consensus and Beijing Consensus. Sebab itu kayu ukur parameter yang sekarang ni yang kita kena ambil ruang ialah takkan kita nak biarkan benda yang ada kepentingan kita ini hanya diadili berdasarkan Washington Consensus. Washington Consensus ini gambaran-gambarannya ialah itulah tadilah
kononnya di atas nama freedom, di atas nama transparency, accountability. Tetapi sekarang ni apabila terbentuknya kepentingan ekonomi, masa wujudlah satu lagi pula ialah dipanggil sebagai Beijing Consensus. Beijing Consensus ni dia pelik sikit. Pelik maksudnya kapitalisme dengan authoritarianism. Benda-benda yang Washington tak nak. Tapi gambaran-gambarannya ini ialah terbentuklah gambaran-gambaran yang teokrasinya nanti dia rujuk kepada Ikhwan Muslimin. Ini tak boleh. Lepas tu pula kita di sini dinamik tiba-tiba yang highly motivated untuk apa-apa yang berlaku di Timur Tengah ni ialah Parti Islam. Berlaku satu demonstrasi. So benda-benda ini semua diperhati. Dan secara jujurnya saya mengatakan apa yang perlu kita buat antara pertama sekali adalah mapping. Mapping maksudnya isu ni dah ada berkembang sampai tahap bagaimana? Bagaimana kalau dalam bahasa sekarang dia tweet dah sampai mana dah? Pada pandangan saya. Adakah demonstrasi yang kita buat baru ni di depan kedutaan Egypt itu keuntungannya bagaimana? Ke mana? Setakat mana? Kerana dia akan merujuk kepada yang katakan tadi itu Foreign Relation Committee di Washington akan membuat keputusan sama ada Amerika setakat ini sejauh mana mau menekan Mubarak ni sampai tahap mana. Saya mengusulkan di peringkat ini pun supaya saya ingat kita mengambil ruang-ruang itu ialah kalau sekarang ni kita ialah Malaysia, negara Islam, Parti Keadilan punya, saya rasa mempunyai satu idealisme, pendekatan yang pemikiran idea yang lain, dasarnya ialah lain, DSM dan sebagainya lain, iaitu di mana konsensus kita. Konsensus itu maksudnya di sini, sebab itu ketika mana kita berbincang benda ini dalam peringkat awal, dia diadili dengan secara situational. Tentunya berlaku reformasi ini tiba-tiba, okey kita tutup internet. Okey, tutup internet. Kalau internet ni dia benda enabling factors. Tapi the underlying ideas itu sehingga berlakunya satu perkembangan yang hebat di Egypt dan di Tunisia ni apa? Dan saya tahu, saya boleh membaca, I try to read between the line, kenapa hari ini Anwar Ibrahim perlu membentangkan Kertas Kerja di Asia Society. What's the effect of Egypt and Tunisia to Middle East? Dan persoalan-persoalan yang besar lagi ialah persoalan leadership. Who is the Mandela of the Middle East? Kerana apa yang berlaku, kalau saya boleh tunjuk semasa ini tak tempat, di dalam PowerPoint yang dibentangkan itu, antaranya ialah satu aspek leadership yang mana ditekankan ialah bagaimana sebelum berlaku rentetan ini, sebelum berlaku peristiwa dia kata bread crisis, macam-macam tu semua tu, dia ada satu unifying factor di mana opposition, orang pembangkang boleh bersatu. So untuk tujuan ini saya mau kita berbincang apa sebenarnya, what is the grand design. Kerana saya bagi contoh, kalau demokrasi yang nak dibawa di Timur Tengah, sekarang ni diskusinya ada yang mengatakan benarlah teori George Bush kononnya membawa agenda kebebasan dan demokrasi di Timur Tengah tu. Walaupun sebenarnya perkara itu ialah perkara yang kita panggil jelek lah, implikasi dia kan kepada kepentingan kita. Itu Washington Consensus. Tetapi Beijing Consensusnya lain. Dan sejauh mana kita sebagai kepentingan kita sekarang ni ada Parti Islam, Parti Sosialis, Parti Keadilan, di mana ruang kita ini? Kalau saya beranggapan bahawa is a timely dengan kekuatan kita hari ini, we must call all our leadership di Middle East, Southeast Asia, tak kisahlah, kumpul di Kelantan ke, kumpul di Kedah ke, we have to create our own consensus. Kerana konsensus yang sebelum ini semua mengenepikan kepentingan kita. Saya beri contoh. Ketika United Nations Declaration of Human Rights 46 tu wujud, 48, dua big contest ideas saja dalam tu, yang mana terus kita terkeluar. Barulah kita lepas tu berjumpa balik di Mekah atas nama Islamic Human Rights Group ni, OIC ni. Tetapi kita tidak berada di dalam the first consensus, yang mana Charles Malik, P.S. Chang yang wakil China masa tu ketika mula-mula nak buat. Jadi pada pandangan saya, apa yang berlaku di Timur Tengah ini, it is contest of ideas. Dalam bahasa development, is a development model.
what is a new development model? Kerana yang ada sekarang yang kita terpaksa bergelut ialah adakah kita di sini perlu pasrah kepada the Washington Consensus ataupun kita nak navigate lagi the new Beijing Consensus. Kerana kita betul ingat hingga hari ini China belum respon. Japan belum respon. Tetapi saya boleh tunjuk resolusi Middle East process yang kita orang buat di Asia Pacific Parliamentary Forum. Salah satu kerajaan yang mengutarakan ni ialah Japan. Dan kita patut ingat kepentingan minyak China untuk di Timur Tengah, kebergantungan dia almost akan sama dengan Amerika. Kan? So jadi saya beranggapan bahawa kerana di sini saya rasa there are many peculiar elements, inherent peculiar elements, comparative advantage yang ada di peringkat kita yang perlu ditonjolkan now di peringkat dunia. Kerana bagi saya dari segi the big ideasnya ialah this is a defining moment. Inilah satu moment yang saya rasa yang selama inilah daripada saya student daripada Kolej Islam duduk dengar cerita usaha-usaha, so the seed of enlightened thinking yang Hasan Al-Banna ke sekarang bolehlah kita pinpoint kata Ikhwanul Muslimin just simply like that. Tapi no, bagi saya this is the seed of renaissance, the seed of enlightened ideas yang telah dibuat oleh kawan-kawan di sana sehingga terbentuk sehingga hari ini perlu sebenarnya. Dan saya berasa dengan full of humility dengan rasa rendah diri mengatakan saya pun salah sebab sekarang saya jadi pengurusi Biro Antarabangsa Keadilan. Saya rasa cabaran ni berat. Because now foreign policy is equally important as domestic policy. And we have to respond. Dan saya rasa saya rasa benda ni saya perlu lebih provokatif mereka ini kerana Parti PAS punya good example to show, to reflect, to develop the so-called the new consensus ini untuk diambil kira. Dan saya rasa Indonesia dengan Nahdlatul Ulama dia, dengan sekarang PKS-nya, dengan teman-teman yang punya there are so many common agenda, must formulate this. Indonesia must lead. Kerana there's another article daripada Council for Foreign Relations ialah will Mesir effect of this ni sama macam di reformasi di Indonesia. Bezanya nanti kita boleh bincang. Kenapa apa beza di Mesir berbeza, di Indonesia berbeza. So jadi di peringkat ini saya mengatakan, saya simpulkan, it is a contest of ideas. It is about the grand design of a new development model for the global orders. Dan akhirnya sekali saya katakan, it is not, bukan satu perkara yang situational, dia saja jadi. It is a plan. And whoever, siapa yang katakan di sini tidak mahu perkara yang baik ini di-hijack, I think kita perlu betul-betul merancang dan perlu take position. Dan saya rasa perkara itu ialah perkara yang saya rasa kita boleh buat dan we need our voice untuk kali keempat. Saya rasa yang paling penting sekarang ni ialah di saat-saat sebegini kita pun tahu apa cabaran-cabaran sekarang. Cabaran sekarang bagi saya adalah tidak adil untuk ikhwan diadili sebegitu. Ikhwan kononnya sekarang ni secara mappingnya ialah penentunya ikhwan. Kerana apa yang berlaku akhirnya regime change berlaku mesti perlu ada transisinya. Jadi persoalannya ialah apa dia punya exit plan-nya itu. Ikhwan bagaimanapun ialah satu, kita kata satu force yang demokratik. Sebab itu dia pun ada wakil dalam dia punya parlimen semua kan. Satu. Itu perkara yang on the ground. So soalan yang kedua pula, saya rasa kita di sini perlu membantu perkara-perkara yang sebenarnya yang tak wajar yang dilabelkan ataupun dipersembahkan oleh yang saya katakan tadi Washington Consensus tadi tu. Saya beri contoh. Hingga hari ini kalau siapa ke Council Foreign Relations punya website, diskusinya sebegitu. Diskusinya tadi tu ikhwannya itu ini Al-Baredinya soalannya di mana pula rujukan orang lain? Itu bagi saya perjuangan ini kalau kita menganggap ianya satu perkara yang diusahakan disebabkan apa dia kata untuk menukar satu rejim yang zalim, tidak adil, yang menekan, tak kira kelas dan sebagainya. Perlu diambil peluang ini kerana untuk
it cost generation. Libatkan satu generasi untuk berlaku perkara ini. Dan saya rasa kalau momen ini tak berlaku juga, it may cost another generation. Sama je macam kita Perkhidmatan Rakyat. Kalau tak berlaku dia lagi sekali PRU13 ni, kata, no, selamat lagi lah. So, that is my point. So, maksud saya itu ialah, pada pandangan saya secara spontaneousnya ialah, saya beranggapan it's about time for Selangor government, it's about time for our alliance in Indonesia, our alliance also called the Democrats, so-called the Muslim Democrat, menunjukkan bahawa apa yang dikatakan tadi itulah yang katakan tadi itu ialah is a purely Islamophobia. Yang jadi ni kata tu, tiba-tiba dulu saya tahu dalam tasil Cold War punya model itu lawannya sentiasa dengan Latin Amerika. Tetapi hari ini kalau CNN tadi semasa saya datang sudah ada US and Brazil forum. Ada. Sekarang ni makin-makin mencari apa indikator-indikator baru sebagai global order, kerana banyak perkara-perkara yang kita panggil the new design have changed. Ketika mana di Doha Forum, World Economic Forum sebelum di Davos itu, ceritanya redesign semua. Dan the real kita panggil time bomb in Middle East, selain pada cerita tadi ni, ialah benda yang Aru cakap tadi. Kesimpulannya di Doha itu, the real time bomb in Middle East is not bukan Israel, bukan itu, ialah employment, ekonomi. Kerana tasilnya sebegini, hujannya sebegini. Kalau tidak ada satu democratic force yang menguruskan isu-isu golongan marhain ini, ada satu kelompok lain, iaitu kelompok ekstremis. Apabila seorang itu terdesak, sekarang kelompok ekstremis hari ini pula punya kekuatan ekonomi. Kalau we are the Democrats, we against the extremism, kita perlu uruskan perkara ini. Dan saya membayangkan bahawa kita perlu membantu teman di Timur Tengah, lanjutan daripada soalan Cik Syukur tadi, ialah kerana di sana persediaan pembangkang ataupun alternative regime tu tak kuat. Sebab itu ada satu writing tu dekat Harvard tu, Ross Perlmutter mengatakan masalah kat Middle East, there is no Mandela in Middle East. Yang kita sebut nama lah, sebab tu Al-Baridi yang disebutkan tu sebenarnya tak ada legitimacy, tapi dia kerana dia ada visual Washington Consensus, sebab itu dia diangkat. Tetapi visual kita ni, visual yang ada dinamika Ikhwan Musliminnya, dinamika yang inherent kekuatan-kekuatan setempat itu, kalau Indonesia panggil apa, dia panggil apa, kearifan lokal tu tak digarap. Sebenarnya kearifan Washington sebenarnya nak digunakan untuk transisi. So saya rasa, kalau bayangkan pandangan saya Datuk KJ ke apa semua, parliamentarian contohnya of Malaysia, Indonesia, Southeast Asia berkumpul, kita kena panggil, dan we have to show that sebenarnya walaupun ada dinamika Islamik ke apa, everything are within the framework of democratic. Itu yang sebenarnya indikator Washington yang mau. Dan saya rasa dengan kekuatan Indonesia ini, alhamdulillah, being the biggest Muslim democracy, punya contoh-contoh yang baik untuk ditunjukkan, agar ketakutan yang oleh kuasa-kuasa besar itu hanyalah satu ketakutan yang bersifat parochial. Ini satu lagi perkara yang poin saya terakhir ialah, we are so parochial, terlalu parochial dalam respon isu ni. Ada yang beranggapan macam tadi dikatakan tadi, motivasinya agama. Sebab itu teman kita ada masalah. Sebab apa di Sri Lanka tak ada motivasi yang sama. Dan saya ketika di Mongolia terpaksa bertekak dengan speaker daripada Australia. Dia kata, ialah Asia Pasifik ni kita tak payah bincang pasal Israel, sebab dia di luar lingkaran Asia Pasifik. The first point. And then lepas tu dia kata pula, ialah dia orang Indonesia dengan Malaysia ni sebab ramai orang Islam, sebab tu dia berbincang pasal Israel. You see not? So jadi, tetapi yang terkejutnya saya ketika itu, Japan mengambil pendekatan lain. Japan terus ke depan, sehingga kan saya boleh tunjuk draft-draft Jepun yang sebenarnya diguna pakai. Ketika itu saya dengan Pak Hidayat kita, Pak Hidayat, wakil Parlimen Indonesia, kita dapat kata sepakat, kerana bagi kita, kenapa Kanada sekarang ni tidak ada kenyataan ini, kerana Kanada sekarang dipimpin oleh Conservative Party. Harper menolak terus resolusi untuk di Israel itu, menolak terus. Tetapi ketika itu kita akhir sekali kita dapat jalan tengah, ada satu resolusi. Itu satu, kenapa Asia Pasifik ini Japan ke depan, kerana dia ditubuhkan oleh Nakasone masa Nakasone jadi Prime Minister.
Saya membayangkan dengan kekuatan hari ini, walaupun di peringkat negeri, di Selangor, di Kedah, Kelantan, mungkin saya kata Bandung meeting in 1955 tu ialah satu, is a groundbreaking bila Afro Asia berjumpa tu, all the top leaders. Dan saya rasa is about time the top leader of Malaysia, I think Anwar Ibrahim have to think, ni Aziz have to think, Tuan Guru, Pak kita punya Cikgu Pak kena bercakap dengan Indonesia. Now is our time, very defining moment, because our alignment and our kita punya our radar ni sampai ke Middle East. Jakarta Consensus, whatever you can name it. Mungkin Aceh ke. Pada pandangan saya itu ialah benda ni perlu, kerana kalau tidak di meja-meja perundingan besok hanya ada dua konsensus. Dan konsensus China tak sebenarnya sesuai dengan kita. Dia ada authoritarianism dia itu, tapi dia punya kekuatan ekonomi. Tetapi saya rasa sekiranya kita bergerak secara regionalism, secara regional, dengan kekuatan-kekuatan parliamentarian dan sebagainya ini, kerana ini ialah satu terobosan baru, dan saya rasa ini perlu dipertimbangkan. Dan saya rasa kalau saya rasa mungkinlah dengan kekuatan sumber yang ada, saya rasa perlu dibuat segera supaya dinamik yang baik positif di Timur Tengah itu tidak dianggap sebagai subversif, yang mana merugikan the very defining moment yang berlaku di Timur Tengah, yang saya rasa untuk dikembalikan kekuatan ini mengambil masa satu generasi lagi. Saya hanya membuat dua kesimpulan, dua poin saja, iaitu pertama sekali, ini satu defining moment, peluang yang perlu kita ambil, kerana dia mempunyai satu manifestasi yang jauh akibat dia kalau kita mengambil peluang ini, because this a moment, dan jangan moment yang baik ini di-hijack oleh perkara yang kita tidak ingin. Satu. Kedua, ingin saya katakan di sini, apabila berlaku revolusi itu, reformasi itu, internet pertama sekali, rejim yang tidak bersetuju mengatakan dia bukan kata pergi tangkap intelektual ataupun pergi tangkap orang-orang ni. Pertama sekali dia kata klaim internet. Kan? Ini kita kaji kenapa. Okay. Dan pada masa yang sama sekarang dah ada satu pemikir yang memikirkan apa akan berlaku di situasi sebegitu, apa lagi desain teknologi yang boleh digunakan kalau enabling factor internet sebegitu diklaim. Di Amerika itu perbincangan, sebab tu kalau di Stanford itu, di tempat center saya itu, kita sudah ada dah ada Arab Reform in Yemen, dah start 2008. Sebab tu, jadi benda tu dia benda yang telah dibincang awal tu. So akhirnya sekali saya mengatakan tadi ialah apa yang saya katakan termasuk dalam kenapa kontes itu masih lagi di antara Washington Consensus dan juga Beijing Consensus, kerana banyak perkara-perkara yang kononnya merupakan satu kayu ukur dan indikator dulu telah dibang ataupun telah ditemplak oleh kebangkitan ni. Saya bagi contoh. Contohnya sekarang ni ekonomi. Sekarang ni dulu diskusi dia ialah market ekonomi. Itulah mantra IMF dan Washington yang terpaksa kita pakai. Sebab itu di sini kita terpaksa berbincang transparency, accountability. Kalau reformasinya tadi tiba-tiba sini kita bincangkan isu korupsi. Kenapa di China tak bincang benda tu? Kerana China membuktikan walaupun kami di kalangan we are market authoritarian. Dia masih lagi authoritarian tapi functional. Sebab itu diskusi ini penting, saya juga katakan, kerana dia telah bagi satu motivasi baru kepada negeri-negeri membangun, negeri kecil. Sebab itu Cambodia, Vietnam, negeri kecil-kecil ini dia akan nampak Burma, motivasi dia lain. Maksudnya authoritarian pun tak apa, masih lagi ni. So jadi kita tidak mahu. Tapi persoalannya, lompangnya ialah di mana konsensus kita ini, kerana kita sentiasa tak berada dalam konsensus itu. Contohnya dinamika apa dia ni, dengan ketemadunan yang hebat di Timur Tengah itu tak termasuk langsung dalam ni pun. Dari segi hak asasi ke, dari segi market ekonomi, tidak ada langsung. Jadi saya rasa, saya yakin kalau satu rencana yang boleh dibuat, tadi melawak dengan Datuk KJ tadi apa, Jakarta Consensus ke apa, kerana bagi saya, we do respect. I'm more interested to learn about Nahdlatul Ulama dan Ikhwanul Muslimin. Nahdlatul Ulama develop as a structured untuk di sinilah. Kerana diskusi ini saya katakan, pengalaman saya sebentar di Washington itu ketika mana Foundation for the Future nak diwujudkan, Foundation Future. Ini mungkin teman-teman tahu, ialah satu agenda khas oleh kuasa-kuasa besar, tapi bukan Amerika sangat. Sebab tu saya kena cakap ini kerana dia mengatakan Anwar Ibrahim terlibat dalam agenda Amerika. Saya bukan, saya tahu itu. Kanada yang terlibat, apa satu negara yang mahu satu agenda baru, the new foundation of Middle East berlaku. Tetapi apa pelajaran yang saya belajar? Ketika ada pimpinan Amin Bakhtiar daripada Iraq, apa dia ni, Morocco, semua ni, tiba-tiba bila duduk kat situ, dia duduk bergaduh sama-sama dia, orang daripada Asia Tenggara, Anwar Ibrahim pula dipilih jadi pengerusi. What does it mean? It means that we have
a different model of leadership yang mana it may be an answer or window to the Middle East. So jadi saya melihat dengan dynamic PAS, dynamic PKS, dynamic teman-teman yang menjadikan satu new consensus idealisme Islam dan sebagainya ini perlu diangkat kerana dia menjadi satu kayu ukur kepada Washington. Dan saya kalau katakan saya berada hari ini, saya tak akan pergi ke Middle East. Saya akan kata Datuk KJ Perdana Menteri Malaysia, saya akan bawa dia ke Washington. Datuk KJ, Bambang Budiono mesti ke Washington kerana benda itu berlaku after post September 11 immediately. Megawati semua terus ke Washington. What do you want to do about this post September 11? Pasca post September 11 ialah is a new imagination of world order. Jadi pada pandangan saya, kita perlu cepat kerana pada pandangan saya peluang tu, momentum itu tak akan datang selalu. Dan saya rasa dengan kekuatan yang ada hari ini, kita banyak contoh-contoh boleh tunjuk dari segi ekonominya, dari segi leadership politiknya, dan akhirnya sekali bagi saya dia akan membuka satu lembaran baru di Timur Tengah. Okey, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Seri Semadi. Ya. Dalam konteks yang beliau sebutkan tadi, iaitu kerjasama dan gerakan yang kita selaraskan dengan keseluruhan jamaah dan penggerak aktivis Islam peringkat antarabangsa, mungkin kita boleh maklumkan bahawa ada kumpulan ahli-ahli parlimen Islam seluruh dunia dan yang kerap bersidang, tetapi beberapa cadangan sebelum ini terpaksa dibatalkan oleh sebab-sebab atau ditunda. Dan rancangan terkini ialah program itu akan diadakan di Malaysia dan tuan rumahnya Kedah, mungkin dalam masa terdekat. Jadi itu satu daripada beberapa medan yang sudah tentu penggerak-penggerak Islam di peringkat jelasnya politik peringkat antarabangsa ini boleh bergerak, dan sudah tentu isu-isu seperti ini akan kita bincangkan.